Datuk, topik kita malam ni ialah kerohanian antara nas dan juga tokoh. Banyak yang berlaku sekarang ini, semua pihak dalam bab untuk menyucikan jiwa ini mereka memberikan hujah. Tadi Datuk minta untuk bawakan hujah. Ya, mereka bawakan hujah, mereka bawakan ayat Al-Quran, bawakan hadis. Tapi yang berlakunya ialah yang ni bawa ayat yang sama tetapi fahaman mereka berbeza. Ini bawa ayat yang sama juga tetapi tafsirannya lain pula. Jadi berbeza tafsiran, maka berbezalah amalan mereka itu. Jadi kita ini macam mana pula? Sila Datuk. Terima kasih Musi. Dalam agama pertama kita iktiraf bahawasanya ada perkara yang boleh berbeza. Ada perkara yang boleh berbeza. Ada amalan juga yang mungkin berbeza kerana nas itu memberikan ruang untuk perbezaan. Jadi kita selagi mana perbezaan itu masih lagi dalam kerangka tidak lari daripada maksud nas yang boleh dipaham lebih daripada satu maksud, maka kita mengiktiraf perbezaan itu. Yang menjadi masalah apabila dia keluar daripada cara faham itu. Tidak nas disebut tapi cara faham itu tidak dipahami oleh sesiapa pun sebelum daripada itu. Banyak hal umpamanya tentang dia tafsir tentang Nabi Yusuf mimpi umpamanya. Nabi Yusuf memang bermimpi tapi dia seorang nabi. Nabi kita juga bermimpi, ia seorang nabi. Kemudian dia jadikan mimpi sebagai alasan. Maka sekarang ni kita tengok ramai ni mungkin PU Mizi tak mau sebut lah tapi saya sebut lah kan. Itu yang Syekh yang mereka selalu sambut datang daripada negeri Yaman. Ini kadang-kadang pihak yang lepas bahagian jabatan GPM pun sambut juga kan. Tengah-tengah duduk dalam majlis terdiam, mata dia terbeliak. Orang tanya sebab apa? Dia nampak Nabi datang dalam, ada dalam YouTube, semua pengikut dia rasa dengan bangga sekali. Kemudian ada siapa tak tahu menghisteria, ambil Facebook gambar Syekh tu, kau ambil apa, tunjuk muka Syekh tu kat kawan yang kena histeria tu, kawan tu duduk menjerit lagi. Dia kata ini menunjukkan karamahnya Syekh tu. Gambar dia pun jin takut. Dan masa dia mari dulu kerajaan kita sambut juga, tunjuklah tak kira merata. Dia orang ni, sebab tu orang agama ni dia kena pergi bagi exposure bagi besar sikit lah. Kalau kita pergi tengok orang Kristian, bukan saya nak ni Kristian, dalam majlis mereka dan juga agama lain, mereka pun tunjuk yang sama. Kita boleh tengok banyak filem-filem Hollywood ambil cross, tunjuk kepada orang yang masuk Kristian, orang yang kerasukan, orang yang histeria, jin tu menjerit. Itu bukan dalil dalam agama. Manusia, jin boleh buat manipulasi yang berbagai-bagai. Kalau itu sebagai ukuran, maka semua Kristian telah buat, agama lain juga telah buat. Dan itu bukan satu ukuran. Islam tak ukur dengan kita. Tak apalah yang Kristian buat, that's their right to do it. Dan kita yang bukan agama lain juga, itu hak mereka. Tapi kita, bukan itu sukatan kita. Mimpi, kat pilihan raya pun ada mimpi juga. Mimpi umpamanya, mimpi bukan hujah. Telah berlaku satu persengketaan, bukan bersengketa sebenarnya, berlaku satu khilaf siasah politik yang sangat panas antara Ali bin Abi Talib dan isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Yang ini menantu Nabi SAW, yang Nabi puji dia dengan segala pujian. Anak dia Fatimah, anak kesayangan Nabi, merupakan isteri dia. Nabi kejut mereka sembahyang subuh. Yang ini merupakan isteri Nabi yang tidur dengan Nabi. Bila Rasulullah SAW wafat, mereka selisih tentang isu Uthman bin Affan. Berbeza tentang isu Uthman. Sehingga mencetuskan peperangan Jamal yang mereka tidak niat untuk bertempur. Berlaku pertempuran. Bahkan pada peringkat awal, Aisyah yang bersama dengan Talhah dan Zubair yang kedua-duanya merupakan ahli syurga, mereka berselisih dengan Ali dalam menentukan pendirian tentang isu Uthman bin Affan. Tidak pernah mana-mana daripada pihak ini, sama ada Aisyah ataupun di pihak Ali, yang menyatakan bahawasanya saya bermimpi
berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan saya di pihak yang benar. Ibnu Taimiyah rahimahullah, kerana tadi Miji sebut, Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'atul Fatawa menyatakan bahawasanya bagaimana dengan mudah golongan tarekat ini sentiasa mendakwa bermimpi jumpa Nabi, sedangkan Aisyah yang lebih perlu kepada Nabi ketika itu tak pernah tidur dengan Nabi, bukan isteri Nabi, tidak bermimpi berjumpa dengan Nabi untuk menentukan benar dan salah. Ali bin Abi Talib tidak bermimpi dengan Nabi menentukan benar dan salah. Ini adalah perkara yang orang kita kadang-kadang dia tidak faham manhaj talaqi, manhaj bagaimana method bagaimana menerima agama. Agama tidak diterima melalui mimpi. Mimpi entah saja nampak, ana saya nampak. Orang boleh klaim macam-macam. Agama adalah hujah. Agama adalah hujah. Dan banyak ajaran tarikat-tarikat kerohanian ni mimpi syekh tu mimpi. Dia mimpi untuk diri dia saja, okey. Dia mimpi kata bahawasanya dia meminang satu gadis. Jadi itu satu irsyad, satu isyarat dalam kehidupan. Tapi mimpi tak boleh membentuk nas, tidak boleh menentukan hal ehwal agama. Mimpi menentukan kadar puasa, menentukan hukum halal dan haram, menentukan benar dan salah. Mimpi tidak boleh berlaku hal. Agama ada kaedahnya. Kita semua tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling bertakwa ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak jumpa dengan dia. Para sahabat berjumpa dengan dia. Apa yang menjadi penentu antara kita dengan Nabi sehingga kita tahu Nabi telah berkata demikian? Nabi telah kata. Apa yang menentukan Nabi telah kata antara Nabi dan kita 1400 tahun? Yang menentukannya ialah sanad. Yang menentukan ialah para perawi. Yang menentukan ialah reliable narrators. Yang menentukannya ialah para perawi yang dipercayai. Maka perawi itu ada satu disiplin. Sebab itu kita mesti rujuk pada Quran dan hadis yang sahih, bukan semua hadis. Di Negeri Perlis ni kita tak benarkan buku Majmu'atul Syarif. Di Negeri Pahang rasanya boleh lagi. Di masjid-masjid semua ada. Di negeri-negeri jiran ni semua ada. Kebanyakan orang tua-tua kita memang simpan buku Majmu'atul Syarif. Di Negeri Perlis 2007 kita telah haramkan buku inilah. Buku ini cuma tak diwartakan. Ini pihak ini jabatan nak kena fikir masalah warta dah. Tapi kerana dalam buku ni himpun doa-doa yang disukai oleh masyarakat Melayu. Tak apalah, secara umumnya doa tu bagus. Doa haikal, doa ukasyah, doa haikal umpamanya. Orang tua-tua baca hari Jumaat lah, baca doa haikal. Doa inilah doa. Tengok dia punya mukadimah. Inilah doa yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan katanya, wahai Muhammad, siapa yang tidak mempercayai doa ini maka kafirlah ia. Inilah doa yang jika sekiranya diletakkan dalam rumah tidak dimasuki jin dan syaitan. Jika diletakkan ditulis ke seseorang tidak sakit pada sakaratul maut, macam-macam keajaiban, tak tenggelam, tak terbakar, sehingga akhirnya sesiapa yang membaca doa ini maka pahalanya seperti 70,000 para malaikat, 70,000 para nabi, 70,000 orang menunaikan haji, 70,000 orang mati syahid, 70,000 sahaja, 70,000 ulama, 70,000 dengan satu doa. Ini dalam sejarah pemikiran Islam, dua aliran yang memandulkan orang Islam. Yang pertama ialah fikratul irja. Fikratul irja ialah satu pemikiran yang sangat simplistik. Agama itu, iman ialah kepercayaan dalam jiwa kita. Amal tak ada kaitan. Ni kita belajar murjiah dulu-dulu orang belajar. Ajaran murjiah. Maksudnya awak jangan tengok apa yang saya buat, iman saya kuat. Walaupun dia tonggang langgang, dia kira yang penting iman duduk dalam dada. Walaupun saya buat yang haram, tapi saya iman kuat. Ini irja, satu aliran yang mengancam kukuhnya agama. Yang kedua, ialah ghulatu sufiyah, syatahatu sufiyah, kemelampauan golongan sufi yang shortcut dalam agama. Nabi dan para sahabat nak masuk syurga kena berjuang menyampaikan agama, berkorban. Para sahabat bertebaran dalam dunia ini, mati di Turki, di sempadan Cina.
Walaupun orang yang seperti Abu Ayyub Al-Ansari yang Nabi menjadi tetamu di rumahnya, tapi dia mati sampai ke Turki. Setelah Nabi tak ada meneruskan misi Nabi, dia tak ada duduk dalam masjid dan mengira tasbih, dan kemudian menyatakan, takkan aku masuk syurga, Nabi pun rumah tetamu rumahku. Orang seperti Umar bin Khattab yang dijamin oleh Nabi dengan syurga, berjuang membentuk pemerintahan yang adil sehingga dia dibunuh oleh Abu Lu'lu' di dalam salatnya. Ini agama. Datangnya shortcut sufi. Bukan saya anti kepada semua sufi, ada sufi yang bagus, tapi datangnya aliran shortcut ini, apa yang dia buat? Baca ayat ni masuk terus syurga, baca zikir ni 70,000 para nabi pahala. Ini dulu masa kita lawan, masa awal, saya pun muda lagi, lah pun tak apa tua Ustaz. Masa awal dulu kita lawan fadilat tiap-tiap malam tarawih. Malam sekian tarawih pahalanya sekian, malam tertentu pahala Nabi Allah Ibrahim, malam tertentu pahala Nabi Allah sekian. Bagaimana mungkin dengan semayang tarawih satu malam pahala sama dengan Nabi Allah Ibrahim? Sebab tu nonsen, benda yang rubbish tak mungkin menjadi hadis Nabi SAW. Idza ra'aita hadis yukhaliful ma'qul yunaqidul manqul, ia ia mustahil merupakan hadis Nabi SAW. Ini perkara yang mesti kita masukkan, install dalam pemikiran orang Islam supaya sentiasa rasional tentang agama. Dan ini yang kita perjuangkan insya-Allah dalam negeri Perlis. Kita mesti bagi education kepada rakyat kita dan kepada umat Islam keseluruhannya. Masukkan bahawa agama sentiasa selaras dengan logik yang benar. Agama mustahil membawa sesuatu yang bodoh. Cerita-cerita yang bodoh, orang dulu-dulu dia boleh telan cerita Nabi Sulaiman dan sang kancil lah, semua dia boleh telan. Sebab apa? Sebab dia tidak, sebab apa? Sebab ada ustaz cerita Nabi Sulaiman naik tikar terbang, tengok orang perempuan mandi lah apa, kemudian siapa kulit hitam sangat. Benda-benda yang tak mungkin ditelan, kemudian dijadikan warisan cerita. Akhirnya agama, bila generasi ini berkembang, pergi mendapat education yang lain, dia mula ada satu keraguan, tapi dia tak berani luahkan. Dia takut orang pertikaian Islam dia. Dia sebenarnya tidak ragu pada agama, dia ragu pada cerita-cerita golongan ustaz. Sebab itu kita haraplah dengan kerajaan yang baru ni lebih rasional di dalam program-program TV mereka.